ku nyanyikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, benar bahwa Engkaulah kekuatan yang sejati di dalam hidup kami ya Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami ya Tuhan. Walaupun kami ada berada di dalam badai sekalipun Tuhan, baik itu di dalam rumah tangga kami, di dalam usaha kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami sekalipun ya Tuhan, Engkau ada di sana. Engkau yang menolong kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Amin. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau kuatkan kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. 大家请坐。 Puji Tuhan kita kembali bisa bertemu bersama. 感谢主，我们今天仍然可以聚在一起。 Saya percaya ini karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. 我相信这是神的美好在我们的生活当中。 Mari kita buka satu dari firman Tuhan, yaitu di Matius 我们来打开我们的圣经，在马太福音 pasal yang kelima, 第5章 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. 13到16节。 Ini satu perikop yang memang sudah sangat kita sering kenal. 这一节经文我们是熟悉， sering membaca. 我们已经熟悉，每次是读这个经文的。 Tapi perikop ini sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen. 但是这节经文对于我们基督徒来说是很重要。 Mari kita membacanya. 我们一起来念。 Saya akan membaca untuk saudara sekalian. 我要为大家来读这节经文。 Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. 马太福音第5章第13到16节这里说：“你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，别人见它了。你们是世上的光，正照在山上，是不能隐藏的。人点灯不放在兜底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人间，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。阿门。 Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， saudara dan saya kita hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Saya percaya itu. 你和我是在不一样的环境生活 Tempat 的， tinggal kita berbeda, 我们的住处也不一样， tempat kerja kita berbeda, 我们做 keluarga, 工的地方也不一样， keluarga kita berbeda, 也不一样的家庭， teman-teman kita juga ada yang berbeda. 我们的朋友也是不一样。 Nah, apa yang saudara lihat dari mereka? 然后 Ketika 你们 saudara bergaul dengan mereka, ya, apa yang saudara dengar, apa yang saudara lihat dari kehidupan mereka? 然后我们在他们的生活当中，我们看见了什么？和他们谈了什么呢？ Ada yang mungkin kita melihat, kita mendengar ada keluarga yang sedang dalam masalah. 有可能我们听到这个家庭有问题， Ada suami istri yang mungkin sedang tidak baik hubungannya, 有可能这个夫妻在 yang 在不好 yang 的 terancam 情况 perceraian. 下，可能他们要
分离。 Kita juga melihat bagaimana lingkungan kita banyak sekali ketidakpedulian, 我们也看到我们的环境也是有不理不睬的事， banyak kejahatan, narkoba, pornografi, 有很多的坏事，这个吸毒的事， moral yang bejat dan sebagainya. 还有其他的。 Jadi dunia ini kalau kita lihat semakin hari bukannya semakin baik. 所以我们看这个世界呢，越来是越坏，不是越来 Tetapi 越好， semakin hari dia semakin rusak 越 dan 来越 dia 毁 sedang 坏。 menuju kepada penghukuman Allah. 它也是 Yaitu 越来 neraka 越 yang kekal. 毁坏，就是要跌入在神的永恒的惩罚。 Nah, mengapa manusia itu bukan semakin baik? Bukankah pengetahuannya semakin luas? Bukankah manusia semakin pintar? 我们看 Tetapi 为什 kenapa 么 dia moralnya bukan semakin baik, tetapi semakin rusak, rohaninya semakin rusak. 我们看人，我们看他们不是越来越好，而是越来越坏，然后他们的思想、他们的想法也是越来越坏、越糟糕。 Alkitab memberikan kita jawaban yang jelas, ya. 在圣 Kenapa? 经有给我们很好的答案， Bahwa semua ini karena dimulai oleh kejatuhan manusia di dalam dosa. Seperti yang kita baca di Kejadian pasal yang ketiga. 这个原因就是从我们人第一次跌入在这个罪恶里面， Dosa yang telah masuk ke dalam dunia. 这个罪是进了这个世界， Dosa itu merusak hubungan kita dengan Allah. 罪毁坏了我们和我们的神的交通。 Dosa itu juga merusak gambar dan rupa diri Allah di dalam diri kita. 罪也毁坏了我们在神的形象， Dosa juga merusak hubungan kita dengan sesama kita manusia. 罪也毁坏了我们与人之间的交通交流。 Bahkan dosa juga merusak hubungan kita dengan alam, ya, bahkan dengan makhluk-makhluk yang lain. 罪也毁坏了我们和这个世界上的这个牲畜，还有这个一切的东西。 Dosa benar-benar merusak dunia ini, bahkan akibat dari dosa adalah maut. 这个罪实实在在的毁坏了这个整个世界，也是会跌入在一个死亡下。 Nah, di tengah-tengah dunia yang sedang rusak inilah saudara dan saya dipanggil sebagai orang Kristen. 在这个世界毁坏当中，我们就是被拣选，变成了这个光。 Bukan hanya jangan ikut terseret dengan dunia ini, 而不是被这个世界给带倒， oleh dengan segala dosanya, 因为这个罪恶呢， tetapi kita juga dituntut untuk bisa menjadi pembeda yang memberi pengaruh yang berdampak baik. 但是呢，我们在这个罪恶当中，我们就是跟这个世界是不一样的，就是带着一个好的消息，好的行为。 Peran apa yang ingin Tuhan inginkan di dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini? 然后神要我们在这个毁坏当中的世界，要我们做什么呢？ Yaitu apa yang kita baca tadi, yaitu garam dunia dan terang dunia. 就是刚才我们所读的经文，就是我们是世界的盐，世界的光。 Saudara-saudara, mengapa kita orang Kristen dituntut oleh Tuhan untuk berperan sebagai garam dunia dan terang dunia? 我们基督徒为什么神会拣选我们在这个毁坏当中，叫我们成为一个是盐和世界的光呢？世界的盐和世界的光呢？ Saudara, kalau kita melihat pada konteks ya di dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16 ini, 如果我们再看这个马太福音第五章第13到第16节的里面， sebelum Tuhan Yesus berbicara tentang garam dan terang dunia, 当耶稣还没说到这个盐和世界的光的时候， di ayat yang ke-10 sampai 12 Tuhan Yesus mengingatkan 10节到第12 kepada 节， kita 耶稣教导我们， bahwa akan ada penganiayaan karena namaku. Kalian akan dianiaya karena kalian adalah pengikutku. 这里说了，你们就会被逼迫，因为你们是相信我的。 Ini artinya situasi yang dihadapi oleh orang Kristen di dunia ini 这就是世界的基督徒所面对的事情， adalah situasi yang penuh risiko dan tantangan. 就是有挑战性的这个生活。 Situasi risiko menjadi orang Kristen itu bukan mudah dan nyaman, Bapak Ibu 成 sekalian. 为基督徒是不是一件很安全或者很舒服的一件事？ Mungkin di Batam kita cukup aman, cukup mudah, cukup nyaman ya. Tetapi
belum tentu di tempat lain. 可能在法旦岛我们觉得好安全，很平静，可是在别的地方是不一样。 Jangan berpikir ya bahwa menjadi orang Kristen itu adalah supaya hidup saya itu enak-enak saja. 千万不要有这样的想法，我成为基督徒就是我要很好的一个生活， Jangan berpikir seperti itu. 千万不要有这样的想法。 Justru firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kita berdoalah dan berjaga-jagalah. 而且在圣经教导我们，我们要谨慎，我们要好好的谨慎。 Jadi bahkan di tengah situasi penganiayaan, kita diminta untuk menjadi garam dunia dan terang dunia. 在这个逼迫的环境中，我们要成为世界的光和世界的盐。 Apalagi kalau kita berada di dalam situasi yang aman dan nyaman. Bukankah kita lebih dituntut lagi untuk menjadi garam dan terang dunia? 更何况我们现在活在一个很平静、很安全的一个地方，是否我们会更成这样世界的盐和世界的光呢？更容易吗？ Kalau di dalam situasi yang aman dan nyaman saja kita sulit dan kita gagal menjadi garam dan terang dunia. 如果在这个 Bagaimana 安全和舒服的环境中，我们不能成为我们觉得很难做这个世界的盐和世界的光，我们要如何在坏的环境呢？ Bagaimana bisa kalau seandainya keadaan yang sulit itu datang, apakah kita bisa menjadi garam dan terang dunia? 是否在一个坏的环境中，我们可以成为盐和光和世界的盐和世界的光呢？ Nah, mengapa kita harus menjadi garam dan terang dunia? Hal yang pertama, 为什么我们要成为世界的盐和世界的光 oleh 呢？ orang Kristen. 第一件事就是， Yang pertama karena itu adalah identitas atau natur dari kita sebagai pengikut Kristus. 就是因为我们在我们的生活里有一个自然的这个，因为我们成为基督徒的一个自然的行为。 Saudara dan saya 你和我 mendapat identitas yang baru di dunia ini, yaitu sebagai garam dunia dan terang dunia. 在这 Ketika 个世界有一个不一样的地位，就是成为世界的盐和世界的光，因为我们是跟随基督的。 Yesus tidak berkata kamu bisa menjadi garam dunia atau kamu akan menjadi garam dunia dan terang dunia. 基督没有说你可以成为世界的盐和世界的光，或者你会变成世界的盐和世界的光， Tetapi kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. 而是他是这样说，你就是世界的盐，世界的光。 Kalimat kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia itu bukanlah sebuah kalimat perintah, 你们是世界的盐，世界的光，这个不是一个命令， tetapi itu adalah sebuah kalimat penegasan. 而是强调我们说， Yesus sedang menegaskan identitas kita yang baru di dalam Dia. 耶稣就是强调我们的身份在他的生活里。 Sebagai orang percaya, kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Itu identitas yang baru. 成为相信他的人，我们就是世界的盐，世界的光，这就是我们自然的生活。 Jadi sebenarnya identitas itu bukan karena lahir dari kualitas diri kita. 其实这个身份不是因为我们的品质而产出来的， Bukan lahir dari karena diri kita ini punya kualitas seperti itu. 而不是我们在我们的生活里有一个好的品质才出现这个世界的盐，世界的光。 Karena tidak ada lagi di dalam diri kita ini sebagai manusia yang sudah berdosa 因为 punya 在我们的 kualitas 身上，是一个有罪的人，不可能在我们的生活里有一个好的， punya kualitas bisa menjadi garam dunia dan terang 就 dunia. 是可以变成世界的盐，世界的光的。 Jadi garam kota dan terang kota aja belum tentu, apalagi dari garam dunia dan terang dunia. 变成这个城市的盐都不能，更何况变成世界的盐呢？ Sesungguhnya kita tidak layak karena kita sudah berdosa. 其实我们是不 Dosa 配 telah 的， merusak kita. 其实我们不配的，因为这个罪已经把我们做不配来成为世界的盐。 Tetapi ini adalah pemberian ya dari Allah kepada kita. 但是这个是神赐给我们的， Sebuah pemberian, sebuah anugerah. 是一个赏赐， Karunia 是一个 Tuhan 恩 kepada 典， kita. 神给我们的恩典。 Jadi bukan karena prestasi kita atau karena kehebatan kita sehingga kita bisa menjadi garam dan terang dunia. 所以不是因为我们的能力，因为我们的力量，我们可以变成世界的盐和世界的光， Tetapi karena anugerah. Ya, 但是因为神 pemberian 的恩 dari 典， kepada Tuhan di dalam Yesus. 神的赏赐赐给我们的这个恩典， Identitas itu penting Bapak Ibu sekalian. 我们的身份是很重要的。
Seorang presiden ketika dia diangkat, diberi mandat menjadi presiden, 一个总统当他变成了一个总统的时候， maka dia memiliki identitas sebagai presiden. 他就是有一个身份，就是一个总统， Sehingga dia bisa berperan 直到他就是可以行， melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang presiden. 他就是成为这个印尼的总统的做他要想做的这个工作。 Jadi peran kita itu muncul setelah kita ada identitas. 所以我们的工作出现，就是因为我们有一个身份。 Apa peranmu diketahui dari apa identitas kamu. 我们呢要做什么东西，就是从我们的身份是什么。 Jadi kalau sampai hari ini saudara masih bingung dengan peranmu, 如果我们现在还怀疑我们要做什么呢？ itu artinya saudara juga sedang bingung dengan identitas kamu. 这也代表着我们现在的身份是什么。 Nah, jadi itu poin yang pertama. 说是这个是第一点。 Mengapa kita punya peran sebagai garam dunia dan terang 我 dunia? 们为什么要有这个行为，变成世界的盐或者世界的光呢？ Karena identitas kita adalah garam dunia dan terang dunia itu 因为 sendiri, 我们的身份本来就是这个世界的盐和世界的光， yang merupakan pemberian dari Allah kepada kita melalui Kristus Yesus. 这是神所赏赐给我们的，是经过耶稣基督。 Amin, Bapak Ibu sekalian. 阿门吗？ Bersyukur, bersukacita atas hal itu. 我们非常的感恩，非常的喜乐，因为这件事， Ya, itu poin yang pertama. 这是第一件。 Hal yang kedua, mengapa kita harus menjadi garam dunia dan terang dunia? 第二件事情，为什么我们要变成世界的盐和世界的光呢？ Karena dunia ini tawar dan sedang membusuk. 因为这个世界是没味了，就是越来越毁坏了。 Mengapa kita harus menjadi garam dunia dan terang dunia? Karena dunia ini sedang tawar dan membusuk. 我们为什么要变成世界？我们为什么要成为世界的盐和世界的光呢？因为这个世界是淡的，就是要毁坏了。 Ketika kita mendengar kata garam, apa terlintas di dalam pikiran kita? 当我们听到这个盐的时候，在我们脑海里有想什么呢？ Apa? 什么呢？ Asin kan ya? 当然是咸。 Kalau tidak asin tentu bukan garam namanya. 如果不咸的话，这个就是不是盐了。 Nah, apa itu fungsi dari garam? 然后盐的用处是什么呢？ Kalau orang zaman sekarang tentu fungsi garam mungkin bisa banyak macam. 如果 Ya, karena 现代的人 perkembangan 呢？ teknologi dan sebagainya. 如果现代的人他都觉得这个盐是有很多的用处， Tetapi dalam konteks ayat ini pada zaman Yesus, 但是在耶稣的时代呢， fungsi garam itu utamanya hanya dua, 盐的使用只有两个， yaitu memberikan rasa enak kepada makanan. 就是把我们所煮的食物有味道。 Dan yang kedua yaitu sebagai bahan pengawet, 第二就是 untuk mengawetkan.啊，就是要仿佛的。 Nah, jadi kalau dikatakan kita adalah garam dunia, artinya saudara dan saya 意思就是说，你和我 adalah pemberi rasa, 就是要给味道， pemberi rasa enak 就是给这个好的味道， dan sebagai pengawet kepada dunia ini 也是仿佛这个给这个世界， yang semakin hari semakin tawar dan semakin membusuk. 就是给这个世界越来越毁坏、越来越越淡的世界。 Dunia yang tawar, dunia yang membusuk, itu adalah gambaran dari dunia yang sudah kehilangan kasih. 这个世界变成淡了，变成毁坏了，就是因为失去了爱。 Dunia yang hambar, dunia yang tidak ada kepedulian. 就是世界没有味道的世界，淡的世界，然后就是没有不理不睬的一个世界。 Dunia yang membusuk artinya dunia sedang menuju kepada kehancuran, 毁坏的世界就是要， kejahatan dan sebagainya. 就是有很多坏的事情发生在这个世界。 Nah, di tengah situasi dunia inilah saudara dan saya dipanggil untuk menunjukkan identitas kita. 在这个 Jati 毁 diri 坏 kita 当 sebagai 中， garam dunia dan terang dunia. 在这个毁坏当中，就是你和我，就是变成了被呼召，变成了这个世界的盐，世界的光。 Saudara adalah garam di tengah-tengah keluarga saudara.
你就是世界的盐，在你的家庭当中， Saudara adalah garam di tempat kerja saudara. 你就是盐在你的工作当中， Garam saudara adalah kesaksian hidup dari hidup saudara. 盐就是我们的见证，生 Kasih 活的 dan 见证， kesalehan hidup saudara. 我们的爱和我们的行为， Pertobatan hidup saudara itu adalah garam 我们 bagi 的 orang lain 我们的悔改，这个就是我们的盐， yang memberikan rasa pada lingkungan kita. 就是给了这个我们所生活的环境。 Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang bertanya, bagaimana mungkin saya bisa menjadi garam, saya punya pengaruh, punya dampak. 可能我们就 Saya 想， cuma satu-satunya orang Kristen yang ada di tempat kerja saya. 我们可能会这样子想法：哎呀，我哪可能变成世界的盐、世界的光？因为我是唯一的基督徒，在我的工作上。 Saudara-saudara, analogi atau metafora tentang garam yang dipakai oleh Yesus ini sangat luar biasa dan tepat sekali. 耶稣所提到的这个盐呢，是正确的。 Di sini pasti banyak yang ada yang bisa memasak atau suka memasak. 这里可能有很多人会煮，或者很喜欢，他的信号就是喜欢煮东西。 Kalau saya tanya untuk masak satu panci sop, 如果我问 berapa garam yang dibutuhkan? 如果问大家，如果要煮一锅的汤的话，你们需要多少的盐呢？ Satu panci garam juga kita butuhkan untuk memasak satu panci sop. 是否一整锅的盐要煮一整锅的汤呢？ Ya. Kalau kita memasak satu sop dengan satu panci garam, pasti kita akan mati kalau makan. 如果我们要煮一整锅的汤，用一整锅的盐，我们当然咸死了。 Ya, tidak butuh satu panci garam untuk memasak satu. 不是要一整锅的盐来要煮这个一整 Cukup 锅的 satu 汤， sendok atau 2 sendok saja. 一汤匙或者2汤匙就可以了，就足够了。 Jadi walaupun saudara sendirian sebagai orang Kristen di lingkungan saudara, 如果我们只有唯一在我们的环境中是一个基督徒的话， tetapi karena saudara adalah garam dunia, 但是因为我们是世界的盐， maka saudara bisa punya efek yang besar 我们就有很多 pada 的， orang-orang di 我就 lingkungan. 是有很大的这个很大的影响力在我们的环境中。 Saudara, sesungguhnya kekristenan itu tidak membutuhkan jumlah yang besar untuk bisa mempunyai pengaruh yang besar. 其实呢，这个基督徒呢，他们不需要， Kekristenan itu tidak butuh jumlah yang besar untuk punya pengaruh yang besar. 不需要很大的数量要来做这个很大的这个影响。 Kekristenan justru dimulai sebuah kelompok yang kecil, yaitu Tuhan Yesus dan 12 muridnya. 基督徒就是从这个从小的一个小组，就是耶稣和他的12个门徒， Hanya Tuhan Yesus dan 12 muridnya, dimulai dari situ. 就是从耶稣和他的12个门徒起。 Tetapi yang penting harus pastikan garam itu asin. 但是要确认一下，这个盐是咸的。 Garam itu harus asin, maka dia bisa punya dampak. 这个盐如果是咸的，它就会有很大的影响。 Tetapi kalau tidak asin, maka tidak ada gunanya. Mau satu panci juga tidak ada gunanya. 但是如果这个盐没味的时候，如果你要一整锅的盐都没有用。 Seperti yang Yesus jelaskan tentang garam yang menjadi tawar. 就好像刚才耶稣所提到的，就是这个盐如果没味了， Garam yang menjadi tawar 如果这个盐没了味， disebut tidak berguna, dibuang dan diinjak orang. 这里 Apa maksudnya? 这里就写了，它就是无用，然后被人家被别人践踏了，是什么意思呢？ Mungkin kita agak bingung, orang zaman ini kok ada garam yang tidak asin, 可能我们就是会 kok ada 有一 garam 个 yang menjadi tawar. 有一个疑惑，就是说为什么这个盐会没有味呢？ Saudara-saudara, garam pada zaman Yesus dengan zaman kita sekarang ini berbeda. 因为盐在耶稣时代和我们的时代是不一样。 Kalau garam yang kita kenal di zaman ini itu semua, kalau kita masak ya, semuanya bisa larut di dalam air. 因为这个世界因为这个时代的盐呢，是我们如果放在我们的菜里，它会融化。 Tetapi berbeda dengan garam pada zaman Tuhan Yesus. 但是在耶稣时代的盐是不一样。 Orang-orang Yahudi biasa mengambil garam dari laut mati. 犹太人他们就是从这个死海拿了这个盐， Dan garam tersebut tidak murni, ada tercampur dengan
zat-zat yang lain. 然后这个盐它不是纯粹的盐，它还有其他的东西在里面。 Nah, pada saat dilarutkan ke dalam air, 当它融化在水里的时候，当我们在煮的时候， bagian yang mengandung garam itu yaitu yang disebut sodium klorida itu, 有部分是盐的时候， itulah yang larut di dalam air, di dalam masakan. 只有这个才可以融化在这个水里， Sehingga hanya tersisa zat-zat yang lain. 所以还有剩下其他的不一样的东西。 Nah, zat-zat yang lain yang tidak terlarut ya di dalam air itulah yang disebut sebagai garam yang tawar. 不能融化的盐，这就是我们所说的淡的盐、没味的盐。 Nah, apa yang terjadi dengan garam yang tawar itu? Atau ampas-ampas sisa-sisa itu yang tidak bisa larut dalam air? 还有剩下不能融化在水里的这个盐，我们要拿来做什么呢？ Yaitu dibuang 就是丢 dan 掉， diinjak-injak 然 orang. 后被别人践踏， Gak ada gunanya lagi, yaitu dibuang. 没有用处了，这样把它丢下。 Jadi ini adalah gambaran orang Kristen yang gagal memainkan peran sebagai garam dunia. 这就是证明着一个基督徒，如果他就是在生活里不能成为世界的盐的这个情况下， Karena dia tidak berguna sehingga dia dibuang dan diinjak. 因为他已经没有用了，他就是被丢，他就是没有用了，就是被丢，然后被别人践踏了。 Mereka bukan hanya ikut terseret oleh kejahatan dan kebejatan dunia, 他们不止被这个世界给拉下来， tetapi malah mereka akan dianggap remeh, dipermalukan oleh dunia. 而且他们也是被这个世界羞辱了。 Saudara, istilah menjadi tawar dalam bahasa Yunaninya, ya, dalam bahasa asli, bahasa Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani adalah moraino. 在希腊文这个Adalah moraino, 意思就是 moraino， yang memiliki makna itu menjadi bodoh. 意思就是说我们就会变愚蠢的。 Moraino itu artinya menjadi bodoh, menjadi tawar itu artinya menjadi bodoh. moraino 或者这个没味的意思就是变成了愚蠢。 Ya tentu adalah sangat bodoh bagaimana bisa sebuah garam tidak asin. 意思就是说这个变成了愚蠢，因为为什么这个盐会没有味道呢？ Kita akan terlihat bodoh, ya, atau menjadi bodoh 我们变成愚蠢， ketika kita menjadi garam yang tawar di tengah-tengah dunia ini. 当我们在世界上变成没味的盐， Kita akan dianggap remeh dan dipermalukan 我们就是被人家看扁，然后被羞辱， karena kebodohan kita sendiri. 因为是因着我们的愚蠢。 Jadi kalau kita melihat dari bahasa aslinya, itu adalah sebuah kebodohan. 如果我们看它的真文，这就是一个愚蠢。 Nah, bagaimana bisa menjadi garam dunia? Yang pertama yaitu tentu kita harus bisa berkorban. 我们要怎样变成世界的盐呢？第一，当然我们要牺牲， Seperti garam yang larut di dalam air, garam juga berkorban. 就好像盐它在水里融化，它就是要牺牲， Ya, dia mengorbankan dirinya. 它牺牲它自己。 Menjadi orang Kristen itu selalu ada pengorbanan, Bapak Ibu sekalian. 成为基督徒，我们也是要有牺牲。 Di satu sisi mungkin hal itu berat bagi kita, 在一方面，我们可能觉得这个很重， karena kita harus 很沉 membuang 重， karakter kita, 因为我们要 membuang dosa-dosa kita, 因为我们要丢弃我们的旧的我， menanggalkan hidup kita yang lama, 就是抛开旧的我， berkorban untuk orang lain. 为别人牺牲。 Tetapi itulah yang dituntut oleh Tuhan kepada kita sebagai garam dunia. 这就是神要教导我们要成为世界的盐的一个责任。 Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak berbeda dengan orang lain, dengan orang dunia, 如果我们和这个世界的人不一样的话， maka tidak akan ada yang bisa memberikan rasa. Maka tidak akan ada yang bisa memberikan rasa. 那我们就不能变成，那我们就不能给这个世界的给世界一个味道了。 Lalu untuk apa kita menjadi orang Kristen? 然后我们要成为基督徒要干嘛呢？ Tidak ada artinya, tidak ada gunanya seperti garam yang tawar. 就已经没有用了，因为就好像刚才的无味的盐， Betul Bapak Ibu sekalian? 对吗？ Jadi itu hal yang kedua, kenapa kita harus menjadi garam dunia dan terang dunia, yaitu karena dunia ini semakin tawar dan semakin membusuk. 为什么我们要变成世界的盐和世界的光呢？因为我们看这个世界是已经
是淡了，失去了爱了，毁坏了。 Yang ketiga, karena dunia ada dalam kegelapan. 第三方面就是因为这个世界是在黑暗当中了， Sehingga Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. 所以耶稣就说：“你就是世界的光。 Saudara, Bapak Ibu sekalian, ”亲爱的弟兄姐妹们， terang di dalam penjelasan Alkitab memiliki beberapa makna. 光在这个圣经有很多的意思。 Terang itu adalah Kristus itu sendiri. 光就是耶稣本身。 Coba kita buka di Yohanes pasal 8 ayat 12. 我们来打开我们的圣经，在约翰福音第8章第12节。 Mungkin saya minta salah satu dari kita bisa membacakan Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. 约翰福音第8章第12节。 Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang. Kemudian Yohanes pasal 9 ayat 5, coba dibaca juga. 约翰福音第9章第5节。 Pasal 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi Yesus sendiri adalah terang itu. 所以耶稣就说了：“我就是世界的光。” Lalu apa makna lain dari terang? 然后还有什么意思？光的意思是什么呢？ Firman Allah juga disebut sebagai terang, sebagai 神的 pelita. 道也是光， Injil juga disebut sebagai terang, sebagai cahaya. 神的道也是成为光， Terang juga menggambarkan anugerah Allah, 光也是代表着神的恩典、 kebenaran, kekudusan daripada Allah. 真理和圣洁从神来的。 Ya, itu makna terang ya di 这 dalam 就是 Alkitab yang 光的 beragam. 意思。从这个圣经的角度来看， Nah, 的意思 Yesus yang 2000-an tahun yang lalu datang ke dunia, 耶稣 yang 2000 adalah 年 terang 前来到 sejati itu. 这个世界上的时候，就是一个真光。 Nah, terang itu telah kembali kepada Bapa, telah kembali kepada sorga. 然后这个光已经回到父那里去了。 Dan kali ini Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. 然后现在耶稣就告诉我们，你就是世上的光。 Mungkin kita sedikit bingung dengan pernyataan Tuhan Yesus. 可能我们就觉得很疑惑，为什么耶稣这样说呢？ Jadi sebenarnya yang terang itu siapa? Yesus atau kita? 然后这个光是耶稣还是我们？ Ya. Nah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat kepada sebuah analogi atau metafora itu, analogi yang sama bisa punya makna yang berbeda. 如果我们 ya. 看的话，这个一样的话语，但是不一样的东西。 Contohnya iblis juga disebut singa, tetapi Yesus juga disebut sebagai singa. 比如说这个狮子，魔鬼是一个狮子，然后 Harimau. 也有说了是老虎， Ya, 是老虎，然后耶稣也是老虎， tetapi punya makna yang berbeda. 但是有不一样的看法，不一样的意思。 Jadi Yesus adalah terang dunia yang sesungguhnya. 所以耶稣就是世界真光。 Kita adalah terang dunia juga, dalam arti terang kita ada di dalam Tuhan. 我们也是世上的光，但是我们的光是在神里面的光。 Kita memantulkan terangnya Tuhan, terangnya Kristus di dalam hidup kita. 我们就是把神的光给了别人。 Saudara mengerti? 明 Terang 白 yang 吗？ sejati tentu adalah Kristus. 真光当然是耶稣基督， Tetapi kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Dia, di dalam hidup kita ada terang itu. 但是我们相信 Sekarang 他 kita 的人呢， memantulkan terang hidup itu. 但是我们相信他的人呢，在我们里面有耶稣的光，所以我们的光就是照亮了别人。 Nah, melalui pernyataan Tuhan Yesus ini juga memberikan kita pengertian bahwa kondisi di dalam dunia memang sedang ada di dalam kegelapan. 所以为什么刚才说了，这个世界是在黑暗里， Sehingga membutuhkan terang Allah. 使到这个世界世上需要神的光。 Kegelapan rohani, apa yang dimaksud kegelapan itu? 灵性的黑暗到底是什么意思呢？ Yaitu dunia yang berdosa. 就是世界的有罪的世界。 Gelap itu artinya tidak ada kebenaran, 黑暗的意思就是没有真理， tidak ada keselamatan, 没有拯救的，
buntu, gelap, tersesat. 就是 Kalau gelap, saudara pasti tersesat. 就是迷失了。如果我们在黑暗里走，就是会迷失的，迷路， Sehingga menuju kepada kebinasaan. 直到我们会进入到这个死亡。 Nah, di dunia seperti inilah dunia membutuhkan Kristus. 就是在这个黑暗的世界里，需要耶稣的。 Dunia membutuhkan Injil dan kebenaran Allah. 这个世上需要真理，需要耶稣。 Jadi kalau sebelumnya kita sebagai garam dunia, 所以刚才我们说，我们是世上的盐， kita adalah agen perubahan. 我们就是要改变这个世界， Kita adalah agen pembeda yang memberikan contoh, 我们就是 pengaruh melalui hidup kita. 我们是和这个世界不一样，我们是要带这个世界有不一样的不一样的看法， Melalui kesaksian hidup kita, melalui pertobatan kita. 用我们的见证，用我们的悔改。 Tetapi kali ini Tuhan juga mau kita menjadi agennya Kristus. 但是呢，在这里耶稣也要让我们成为这个基督的一个部分， Agen Injil, agen keselamatan. 就是带领人家传福音，传这个拯救的救赎。 Kita ada terang dunia, kita adalah agennya Kristus. 我们是世 Kita 上的 adalah 光， agennya Injil, agen keselamatan. 我们是世上的光，我们就是成为耶稣的这个要去传福音，传这个耶稣对别人来说。 Karena itu kita harus memberitakan keselamatan bagi dunia. 所以我们要传讲这个拯救的，对这个世界上讲， Beritakan Kristus Tentu. bagi dunia ini. 对这个世界上传讲， Supaya dunia yang gelap, orang-orang yang berdosa yang belum mengenal Kristus juga bisa menemukan, ya, mendapatkan terang di dalam hidupnya. 直到在这个世界黑暗的世界里，还没相信耶稣的，他们可以来到这个光， Supaya mereka juga memiliki terang hidup itu sehingga mereka tidak berjalan lagi di dalam kegelapan. 直到在他们生活里有这个光，可以光照他们的路。 Jadi Bapak Ibu sekalian, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， saudara mau menjadi agen Kristus, agen Injil di dalam dunia ini? 你要成为耶稣的一部分，在这个世界上吗？ Mau? 要吗？ Ya. Orang Kristen yang sejati tidak boleh menyimpan terang itu pada dirinya sendiri. 真的基督徒他是不能脱离这个神的救赎的， Tetapi harus pergi, bahkan dikatakan memberitakan sampai ke ujung dunia. 但是他要去，并且要到世界的来传讲神的福音， Itu perintah dan amanat agung dari Tuhan Yesus. 这是神的命令，神的旨 Sorga. 意。 Terang itu harus terlihat. 这个光是可以看得到的， Artinya dia harus tersebar 意思就 seperti 是说， kota di atas gunung. 意思就是说，他就是在从山上，我们就是照亮了这个世界，照亮了世 Seperti 上， pelita di atas kaki Dian. 就好像这个在台上的光， Bukan ditutup oleh gantang, tetapi dia harus bisa tersebar, dia harus bisa menerangi seluruh rumah. 就是不能被这个给盖住，但是他要照亮了一切。 Bapak Ibu sekalian, di zaman Tuhan Yesus itu ada kelompok yang bernama kaum Eseni. Kaum Eseni. Ya. Nah, mereka ini memisahkan diri dari komunitas orang Yahudi. 他们就是在耶稣时代，他们有一个小组，他们是远离这个犹太人的一个小组。 Mereka tinggal di satu tempat yang khusus. Mereka tidak mau bergaul dengan banyak orang. 他们就是在别的地方生活，不要和这些犹太人的组里。 Mereka hidup secara asketis, ya, seperti seorang biarawan. 他们就是好像一个 Seperti seorang biarawan gitu, asketis. Jadi menjauh, tidak mau bergaul, tidak mau di lingkungan. 他就是不喜欢在这个很热闹的环境里生活，他们就是避开他们自己。 Dan mereka, ya, kebenaran mereka hanya disimpan untuk mereka sendiri. 然后他们这里只是他们自己说下来，他们自己知道，没有分给别人的。 Tetapi panggilan Tuhan kepada kita bukan seperti itu. 但是神的呼召对我们不是像他们这样的。 Tuhan tidak ingin para pengikutnya seperti itu. 神不要让我们就好像他的门徒，就好像刚才那些人。 Justru Tuhan mau kita ada di tengah-tengah dunia dan memberikan dampak, ya.
而是神要让我们在这个世界里，世上要成为一个有影响的人， supaya orang lain bisa melihat garam dan terang dunia di dalam 使到 hidup 世 kita. 上的人看到了我们，就是看到世上的光，世上的盐。 Sama seperti garam, terang dunia adalah identitas baru yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. 这个光就是我们不一样的一个部分身份， Karena kita di dalam hidup kita ada terang hidup itu. 因为在我们生活里有这个光， Jadi ingat saudara, 所以我们要记得， saudara dan saya bukan hanya sebagai agen perubahan, 你和我不只单单是一个改变的一个东西， bukan hanya sebagai pembeda, bukan hanya sebagai contoh 也不是一个比例或者一个yang memberi Kaibian. dampak, ya. Tetapi Itu saudara berisian. dan saya juga adalah agen Kristus, agen Injil. 但是你和我也是这个神的所呼召要传讲这个福音的， yang memberitakan terangnya Tuhan kepada dunia ini. 要传讲这个光给这个世上的。 Bapak Ibu, terang itu harus selalu menyala. 这个光它要每时每刻就是照亮的。 Kalau terang itu padam, tentu pasti akan datang kegelapan. 如果这个光灭了，当然就是来了这个黑暗， Betul 就 Bapak 黑 Ibu 暗， sekalian? 对吗？ Oleh karena itu kita harus selalu memberitakan Injil. 所以说我们要就是每时每刻要传讲福音， Biar terang itu jangan pernah padam di dalam hidup 直 kita. 到这个光在我们生活里不会灭。 Bagaimana supaya kita bisa menjadi terang dunia? 然后我们要怎样要成为世上的光呢？ Tentu kita harus terlebih dahulu memiliki Kristus sebagai terang hidup di 当 dalam 然， hidup 首先 kita. 我们先要有基督在我们的生活里。 Kedua, kita tentu harus mengenal firman-Nya. 第二，我 Karena 们 yang 要 kita 先认 beritakan 识， adalah firman-Nya, 我们要 adalah 先认 Injil. 识他的道，我们可以我们才可以传讲神的道。 Bagaimana saudara bisa membagikan terang kepada orang lain kalau saudara sendiri tidak mengerti akan terang itu? 我们要如何把这个光传递在给这个世上呢？如果我们自己本身也不知道这个光是什么， Maka saya mengajak kita semua, ya, biarlah tahun ini kita mengambil satu keputusan, satu komitmen, kita mau menyelesaikan membaca Alkitab, Bapak Ibu 所以 sekalian. 在这一年里，我要邀请大家，我们要一起来学习来读这个圣经，我们就是把圣经读完。 Waktu kita meeting para pengurus pemimpin kita juga membuat satu resolusi, kita harus menyelesaikan pembacaan Alkitab dalam 1 tahun ini. 那我们在上个礼拜我们开会的时候，我们就是有这个我们的语言会，我们就是共同就是要说，在这一年里，我们就是每个人就是要读完这个经文。 Baca, renungkan, dan hidupilah firman Tuhan itu, maka kita akan menjadi garam dunia dan 我们要 terang 读 dunia. 完这个经文，然后我们要去思想，我们才会成为这个世上的盐，世上的光。 Menolak berfungsi sebagai garam berarti berhenti menjadi garam, Bapak Ibu sekalian. 如果我们推迟这个盐的工作的话，就是意思说我们不要成为盐了。 Menolak berfungsi sebagai terang berarti berhenti menjadi terang. 推迟这个光，意思就是代表着我们不要成为光了。 Kalau saudara menolak 如果我们推迟 menjadi garam dunia dan terang dunia, itu artinya saudara sendiri menolak diri saudara menjadi pengikut Kristus. 如果我们推迟这个世上的盐和世上的光的话，我们意思就是说，我们就是推迟变成神的门徒，神的儿女。 Kalau hal ini terjadi, maka kita disebut tidak berguna. 如果这件事发生的话，我们就变成无用了， Sama 没有 seperti 用， garam yang menjadi tawar, 就好像刚才无味的盐， tidak bisa menjadi garam lagi. 它不能变成盐了， Tidak dapat digunakan. 它不能使用了， Oleh karena itu dia dibuang dan diinjak. 所以他就是把它丢在外面，然后被别人践踏了， Sama seperti pelita, ya, 就好像这个光， yang ditutupi oleh gantang, cahayanya tidak nampak. 它就是被这个给隐藏了，然后它的光就会显现了。 Jadi ketika saudara menolak menjadi garam dunia dan terang dunia, 所以 itu 如果我 artinya 们推 saudara 迟， sendiri menolak menjadi seorang pengikut Kristus. 如果我们推迟变成世上的盐和世上的光的话，意思就是我们就是推迟变成神的门徒了。 Jadi keberadaan saudara dan saya di dunia ini sangat bernilai dan mempunyai peran yang sangat penting di dalam dunia ini, Bapak Ibu 所 sekalian. 以弟兄姐妹们，你和我在这个世界上是有很大的一个责任的。 Sadarilah bahwa peran kita di lingkungan kita, di keluarga kita itu sangat penting. Punya peran yang penting. 我们 Kenapa 要 Tuhan 醒悟， memanggil saudara? 就是我们在这个我们的环境中，我们就是有很大的影响给这个世界的。
Jadi itu poin yang ketiga. 但是第三点， Kenapa kita harus menjadi terang? Karena dunia ini sedang di dalam 我 kegelapan. 们为什么要成为世上的光呢？因为这个世界，这个世上已经在这个黑暗里了。 Jadi Bapak Ibu, kesimpulan dari khotbah pada pagi hari ini, 所以今天早上的这个结论， yang pertama itu bahwa orang Kristen adalah garam dan terang dunia. 第一，我们基督徒就是成为世上的盐和世上的 Itu 光， adalah identitas, itu adalah natur yang diberikan oleh Allah kepada kita, 这是我们的身份，就是上帝赐给我们的一个新的身份。 yang kita peroleh di dalam Kristus 我 Yesus. 们是从耶稣基督得到的这个一个身份。 Menjadi garam dunia artinya memberikan rasa enak dan mencegah kebusukan pada dunia ini. 成为世上的盐，就是我们就是就是给这个世上有味道，使到这个世上不会臭， Mencegah dunia ini Wih, dari kebusukan. 就是把 Dunia yang semakin tawar, semakin rusak ini. 就是这个世界上已经淡了，就是我们要成为这个盐，使到这个世上不会淡掉。 Melalui kesaksian hidup kita, pertobatan kita, 从我们的见证，我们的悔改， sehingga kita menjadi pembeda, kita menjadi contoh. 使到我们变成了一个例子，我们成为了一个不一样的。 Orang lain merasa enak, ya merasa senang, merasa diberkati dengan kehadiran kita di dalam hidupnya. 当我们在当别人看到我们就会变成他的祝福，他们就会感受到我们和这个世上是不一样的。 Itu artinya kita menjadi garam, kita sudah menjadi garam. 意思就是说，我们已经变成了这个世上的盐了。 Tetapi Bapak Ibu sekalian, 但是，亲爱的弟兄姐妹们， jangan berpikir bahwa ketika kita berhasil menjadi garam, 我们千万不要想，当我们成为了世上的盐的时候， maka kita pasti akan mendapatkan respon yang baik. 我们就会得到很好的这个回复， Belum tentu Bapak Ibu 还 sekalian. 不一定。 Sama seperti Tuhan Yesus. 就好像耶稣基督， Tuhan Yesus yang begitu sempurna, garam dunia, terang dunia. 耶稣就是世上的盐，世上的光， Dia memberkati banyak orang, hidupnya diberikan untuk banyak orang. 他祝福了每个人，他的生命给了这个世上， Tetapi tidak semua orang suka kepada Tuhan 但 Yesus. 是不是每个人都喜欢耶稣的。 Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus. 法利赛人和这个文士们，他们就是不喜欢耶稣的。 Kalau Tuhan Yesus yang begitu sempurna saja ada yang tidak suka, 这个完全的耶稣有人不喜欢， maka tentu kita juga harus siap-siap. 我们也 Kalau 是 ada 应 yang 当 tidak 要 suka 准备 sama 好， kita, walaupun kita sudah menjadi garam dunia. 我们也是要准备好自己。虽然我们已经成为世上的盐了， Oleh karena itu Tuhan Yesus sebelumnya mengatakan bersiap-siaplah. 所以当耶稣还没有说这个话的时候，他就叫我们要谨慎，我们要好好的来谨慎这个，因为这个世界， Jadi itu artinya menjadi garam dunia. 所以这个意思就是说，我们成为世上的盐。 Menjadi terang dunia artinya memberitakan Kristus, Injil kepada dunia yang gelap ini. Kita menjadi agen Kristus. 变成世上的光，就是我们要传讲这个神的光给这个世 Kita 给这个世 memberitakan 上， kebenaran Injil kepada orang yang 我们传 berpercaya. 讲神的福音给这个世界，给那些还没相信他的人， Dan sehingga pada akhirnya 直到最后， maka Bapa yang di surga yang akan dimuliakan 我 kita. 们在天上的父就会被荣耀。 Kita melakukan semuanya ini bukan karena kita mencari kemuliaan untuk diri kita, tetapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. 我们这些一切我们所做的，不是要给我们自己的荣耀，而是我们这个荣耀是要给我们的天父的。 Itulah tujuan utama kenapa kita menjadi garam dunia dan terang dunia. 这是我们的责任。为什么我们要成为这个世上的盐和世上的光？ Mari kita berdoa. 我们起来祷告。 Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau memberikan kami identitas yang baru yang begitu luar biasa ya Tuhan. Biarlah kami semua sadar siapakah kami di dunia ini Tuhan. Biarlah waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup kami Tuhan, kami pergunakan untuk menjadi garam dunia dan terang dunia Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau punya panggilan yang khusus bagi setiap kami, di keluarga kami, di lingkungan kami, di tempat kerja kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita semua ya Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.
Seberapa dari kita yang diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Kita semua diberkati oleh semua apa yang telah disampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita harus menjadi garam dan terang di dalam dunia yang sudah di dalam kegelapan ini, saudara. Tanya juga kita akan memberikan terbaik, tapi sebelumnya kita minta kita minta Pak Friadi untuk doa syafaat sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Oke, kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur untuk firman yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau telah memakai hamba-Mu untuk menjelaskan firman Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk teguran menjadi terang di atas muka bumi ini. Sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia, kami diajar untuk senantiasa menjadi contoh yang baik. Baik di dalam rumah tangga kami, baik di dalam keluarga, tetangga kiri kanan depan belakang dimanapun kami berada. Kami diajar untuk menjadi terang bagi siapapun juga. Dan menjadi ragi yang mengamirkan adonan. Sehingga sedikit ragi menjadi kamir semuanya. Dimanapun kami berada, kami senantiasa membawa pengaruh yang positif dan aroma yang baik untuk setiap orang. Ajari kami menjadi terang yang benar dimanapun kami berada. Ajari kami menjadi terang melalui firman-firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami baca Tuhan, tersurat, terpatri di hati kami. Sehingga firman-Mu yang memampukan kami untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Sehingga kami senantiasa menjadi contoh yang baik untuk siapapun tanpa terkecuali. Dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa untuk firman pada pagi hari ini. Engkau telah menegur kami, mengajari kami, menasihati kami, mendidik kami. Biarlah berikan kami hati yang mencintai firman-Mu. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan firman-Mu senantiasa. Sehingga kami bisa sungguh-sungguh untuk belajar menjadi terang yang benar dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat bersatu mendengar firman-Mu Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini 1 minggu Kau telah memelihara kami. Sehingga kami bisa datang beribadah pada pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera yang dari Allah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami ya Tuhan, di mana rencana gereja ini akan merencanakan pembangunan-pembangunan di dalam tahun ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah tangan kuat kuasa-Mu berkarya Tuhan, sehingga pembangunan terjadi di gereja ini, terutama untuk pembangunan rohani maupun pembangunan rumah fisik bagi kami di tempat ini. Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat kami saat ini yang tidak hadir, biarlah Engkau menjamah hati mereka untuk minggu yang akan datang mereka bisa dapat hadir bersama-sama untuk menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Dan kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang lemah imannya. Tuhan, biar tangan kuat kuasa-Mu menjamah mereka, menguatkan hati mereka untuk tetap teguh berdiri di atas firman-Mu dan bertudung di dalam firman-Mu, berjalan di garis-garis yang telah Kau tetapkan sesuai menurut ketetapan-ketetapan-Mu. Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang menghadapi pergumulan. Yesus, Engkau Allah sumber satu-satunya jawaban bagi setiap kami. Tuhan, lepaskan setiap kami dari segala pergumulan yang kami hadapi. Angkatkan beban yang kami pikul, ringankan permasalahan yang kami hadapi, dan bukakan jalan di dalam hidup kami semua. Jemaat kami, pribadi lepas pribadi yang sesuai dan berkenan menurut kehendak-Mu. Yesus Allah yang Maha Kuasa, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang sakit saat ini. Biarlah tangan kuasa-Mu saat ini menjamah tubuh badan mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang saat ini sedang menderita dihiburkan, dan bagi mereka yang saat ini juga yang sedang kendor imannya, Tuhan, biarlah Roh Kudus menjamah hati mereka untuk senantiasa berseru, berdoa, dan berharap kepada-Mu. Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa, kami juga berdoa bagi kota Pulau Batam di mana kami hidup saat ini. Tuhan, biarlah Engkau memberkati pemerintah kota Pulau Batam. Biarlah semakin hari kiranya Tuhan, Engkau memberikan kebijaksanaan bagi pemerintah kota Pulau Batam untuk memampukan
rakyat Pulau Batam mampu menjaga protokol kesehatan dengan hati yang kuat, sehingga virus-virus yang baru keluar ini bisa teratasi dengan baik. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Republik Indonesia, kiranya juga Engkau memberkati Bapak Presiden Joko Widodo untuk terus mampu berkiprah menjadi pemimpin bangsa dan negara Republik Indonesia ini Tuhan, sehingga kebaikan demi kebaikan, perubahan demi perubahan bisa terjadi. Dan melalui Presiden Joko Widodo ini juga Tuhan, bukakanlah hatinya untuk memberikan ruang gerak bagi kebangkitan gereja-gerejamu, bagi penginjilan-penginjilan di seluruh pelosok Indonesia ini, sehingga setiap orang-orang saudara-saudara kami yang masih berada di dalam kegelapan bisa mengenal firman-Mu melalui penyebaran Injil kebenaran-Mu maupun melalui gereja-gerejamu dimanapun berada. Terima kasih Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang sedang melakukan usaha bisnis mereka. Tuhan, Engkau memberkati usaha bisnis mereka, memberkati pekerjaan mereka, dan juga bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau membukakan jalan pekerjaan yang baik bagi mereka, yang sesuai dan berkenan menurut kehendak-Mu, sehingga setiap mereka sungguh-sungguh bisa menjadi saluran berkat bagi gereja maupun bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada Engkau. Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang masa pendidikan, baik kuliah, baik di bangku SMA, SMP, SD, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam mereka belajar, Tuhan, lindungkan, jagakan, selamatkan mereka agar tidak terkontaminasi kepada virus-virus corona yang berbahaya saat ini. Kami menyerahkan segala ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Berkati segala jemaat kami yang melakukan usaha bisnis mereka, tambahi usaha bisnis mereka, jadikan usaha bisnis mereka berkembang biak dan bertambah-tambah maju. Dan juga saudara-saudara kami yang bekerja, biar Engkau pakai mereka menjadi kepala di tempat kerja dan bukan menjadi ekor. Dan mereka yang sedang mencari pekerjaan atau usaha bisnis, hanya Engkau Allah satu sumber jawaban yang mampu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka semua pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa, kiranya juga Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah menyampaikan persembahannya pada hari ini, baik di rumah maupun yang di tempat ini. Engkau Allah yang mampu membalaskan segala-galanya, baik kecil baik besar, hanya Engkau Allah yang mampu menjawab segala-galanya, menjadikan segala-galanya menjadi baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini melalui firman ini, biarlah kami semakin berubah, diajar, dibentuk untuk lebih mengenal Engkau dan menjadi terang-Mu yang ajaib dimanapun kami berada. Kami menjadi contoh kebenaran-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan petugas, kita angkat satu pujian betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Saudara, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan untuk ibadah online. Untuk ibadah kita tetap ada dua ya, ibadah online dan ibadah onsite seperti saat ini. Jadi bagi saudara, bagi jemaat yang bisa hadir, kita sangat welcome karena kita bisa di dalam gereja, kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan kita. Dan bagi saudara yang tidak bisa hadir di gereja, saudara bisa mengikuti lewat Zoom ya, supaya kita bisa bersama-sama merasakan hadirat Tuhan dan ibadah bersama. Dan juga yang kedua, bagi saudara yang di rumah yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan maupun persembahan lain-lainnya, saudara juga bisa transfer lewat bank gereja ya, BCA yang sudah tertera di atas. Oke, dan juga setelah saudara transfer, saudara bisa WA ke saya, sudah tertera juga di atas. Dan juga untuk doa Biston, Komsel dan Youth, sementara kita liburkan
mulai minggu ini sampai minggu kedua Februari, karena kita akan menyambut Imlek ya. Sebentar lagi kita akan menyambut Imlek. Dan juga bagi yang mau dibaptis, bagi saudara yang ingin dibaptis, saudara bisa mendaftarkan diri langsung ke Evangelist Edison untuk mengikuti bimbingan katekisasi baptisan ya. Dan juga untuk yang terakhir, kita pada pagi ini bagi saudara yang pertama kali hadir bisa lambaikan tangannya sebentar. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada ya di belakang kita. Kokedi ya, Kokedi dan anaknya bisa bangkit sebentar, Ko. Oke, kita menyambut Kokedi dan anaknya ya sudah hadir bersama-sama kita di tempat ini. Oke, silakan duduk, Ko. Kita sangat welcome Kokedi dan anaknya bisa hadir bersama-sama kita. Kita juga bisa memuji Tuhan kita merasakan bahwa hadirat Tuhan baik di tempat ini ya. Baik saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak saudara, kita arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan si pemberi berkat itu. Berkiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang manis dari pribadi Allah Roh Kudus kiranya turun menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak saudara. Buat teduh. Kebaktian kita selesai.